Kita lihat di sini, peperangan terlalu banyak, tuan-tuan. Disebutkan kepada kita berapa banyaknya berlaku peperangan. Tak habis-habis dengan peperangan. Oh, subhanallah. Kita ingat balik dengan peperangan Iraq dan Iran. Kemudian pengeboman Amerika dan tentera bersekutu ke atas Iraq. Kita ingat lagi pembunuhan, peperangan yang tak mengenal kecil dan besar, tua dan muda, lelaki dan perempuan di Syria. Pembunuhan etnik beramai-ramai yang berlaku di Bosnia. Pembunuhan etnik yang berleluasa yang berlaku di Myanmar. Nyawa dah menjadi terlalu murah di Palestin. Orang dah tak kisah dah. Dan siapa lagi yang nak menjaga, memberi perlindungan, memberi bantuan kepada orang Islam di Palestin, kita pun tak tahu. Apabila negara-negara Arab mula berbaik, merayakan perayaan bersama dengan golongan yang menentang, yang membunuh orang-orang Islam di Palestin. Apa lagi yang kita nak harap kepada bangsa ini, tuan-tuan? Ada kita nak sanjung mereka lagi. Sebab hari ni kalau orang, bila kita cerita satu hukum dan sebagainya, dia kata orang Arab pun buat, orang Arab pun buat. Ini orang Arab pun buat macam ni. Engkau pandai pada Arab ke? Engkau pandai pada Arab, tuan-tuan. Sebab Arab pandailah mereka buat hubungan diplomatik dengan Yahudi. Ada kita nak ikut dia orang? Aduh, letih lah, tuan-tuan. Dia cakap pula, ada orang cakap engkau nak sangat ke kiamat? Iyalah, benda kiamat kena sebut lah. Bukan masalah nak kiamat. Engkau nak hidup lama dalam dunia ni. Dunia yang sementara ni. Jadi buatlah persiapan. Persiapannya ialah persiapan amalan. Persiapan iman kita. Baik. Bagaimana menangani dengan fitnah Dajjal? Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita. Bagaimana yang pertama untuk menghadapi fitnah Dajjal. Nombor pertama ialah membaca atau menghafaz suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Ada orang tanya, semata-mata cukup ke Ustaz hafaz? Nabi cakap. Kerana bila kita baca suratul Kahfi, kita dapat mengetahui mana dia. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala bagi ilham pada kita. Mana dia orang yang dikatakan ciri-ciri Dajjal. Mana dia orang yang mengikut Dajjal. Allah bagi petunjuk pada kita. Dan kita rasa takkan seronok dengan orang yang bercakap jika dia menyokong Dajjal, jika dia berkehendak Dajjal. Dan kalau kita dengar dia bercakap, kita takkan berminat dengan dia. Kita takkan seronok dengan dia. Sebab Allah bagi petunjuk orang ni pengikut Dajjal ni. InsyaAllah supaya kita tak terfitnah dengan ujian. Tak termakan fitnah dengan hasutan daripada Dajjal dan tentera-tentera Dajjal. Tali barut Dajjal yang sangat berleluasa pada hari ini. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Disebutkan kepada kita lagi, tuan-tuan. Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis Nabi, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan datangnya kiamat sehingga di muka bumi ini tidak lagi diucapkan kalimah Allah, Allah, Allah. Hadis ini, tuan-tuan, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, riwayat daripada Anas radhiyallahu an. Baik, Nabi sebut kiamat tidak akan berlaku selagi mana ada orang yang sebut Allah, Allah, Allah. Belum kiamat lagi. Maknanya kita sekarang ni, tuan-tuan, belum kiamat. Ramai sebut Allah, Allah. Tetapi ada ustaz-ustaz baru, ustaz-ustaz moden hari ni, ustaz muda, melarang kita berzikir Allah, 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 Allah. Melarang, dia kata bid'ah. Dia kata bid'ah, sebut Allah, Allah. Dia bid'ah, kata dia. Ni hadis ni kau nak letak di mana? Nabi kata takkan berlaku kiamat sehinggalah masih lagi ada orang sebut Allah, Allah. Tiba-tiba ada ustaz hari ni sebut, bila engkau sebut Allah, 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 maknanya bid'ah. Kau ni nak ajar orang jadi kafir ke apa? Nak ajar orang menolak Allah ke apa? Nabi suruh sebut Allah, Allah, Allah tu, kiamat tak datang lagi tak? Kau pula suruh stop sebut Allah, 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 dan kalau sebut jadi bid'ah. Allahu Akbar kabira. Apa nak jadi ustaz-ustaz zaman sekarang ni?
Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita bimbang apabila kalimah Allah ini mula dihapuskan secara perlahan-lahan. Akhirnya orang dah tak ingat. Bila orang tak ingat, maka orang dah tak sebut lagi nama Allah. Kenapa orang sebut nama Allah? Sebab orang ingat. Jadi bagaimana supaya orang tidak ingat? Jangan sebut. Dan bila tak ingat, tak sebut. Bila tak sebut, berlakulah apa yang kita bacakan tadi. Ramai orang sekarang dah tak ingat Allah. Dah tak kisah dah tuan-tuan tak semayang. Kalau dulu segan-segan juga kalau tak semayang Jumaat. Sekarang dah boleh terima pula tak semayang Jumaat. Dulu kalau tak semayang Jumaat, takut kena tangkap, kena saman. Sekarang, siapa berani saman orang tak sembahyang Jumaat? Siapa nak berani saman? Darurat dia tahu. Kalau darurat, duduk di rumah. Bukan pergi shopping mall. Bila tanya, kenapa awak tak sembahyang? Darurat, tak boleh sembahyang. Oh, shopping mall boleh. Makan tengah hari, pukul 1:30 tengah hari, waktu sembahyang Jumaat, kau makan di restoran, kedai mamak boleh. Darurat, benda darurat. Di mana darurat? Cakap apa? Cakap apa? Kalau darurat, duduk di rumah. Jalan pun tak boleh. Dah nak mati dah, itu darurat. Akhirnya bila orang dah tak ingat Allah, orang tak sebut nama Allah. Pengajian tak ada. Kuliah tak ada. Yang datang masjid berjemaah dia yang tua-tua. Yang muda-muda ni dah menyelinap ke mana dah. Kadang-kadang dijadikan hidup tu susah. Kerja tak ada, pendapatan tak ada, akhirnya terpaksa bekerja 24 jam. Kalau dulu orang ada ekonomi, orang ada duit, ada kerja. Pukul 8, habis pukul 5. Masuk pukul 9, habis pukul 5. Malam, dia boleh pergi lagi ke masjid surau. Nak dengar kuliah, dengar pengajian. Sekarang tak ada dah. Dia sibuk. Dia terpaksa bekerja 24 jam sebab dia kena buang kerja. Akhirnya dia menghantar makanan sana, menghantar makanan sini. Tak ada masa lagi dah untuk dia belajar. Tak ada masa lagi untuk menadah kitab macam orang dulu-dulu. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang dibuat sekarang ini ialah melumpuhkan ekonomi. Supaya umat itu bekerja 24 jam. Tidak lagi memikirkan tentang agama. Tidak lagi memikirkan tentang masjid. Tentang pengajian, tentang Islam, tentang apa benda sekalipun. Yang dia fikir ialah bagaimana nak mengejar trip dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, di antara perancangan mereka ialah menjadikan orang Islam jadi miskin. Yang terpaksa mengemis, meminta utang, berhutang. Dan apabila berhutang, dia terikat dengan riba. Dan bila dia terikat dengan riba, maka pada masa itulah dia akan diperas, diperah menjadi hamba kepada peminjam riba tadi. Berkali-kali saya cakap tuan-tuan, kembalilah kepada Allah dan Rasul di dalam nak menyelesaikan pandemik ini. Tapi orang ketawakan saya. Orang maki hamun saya, orang bash saya. Orang hentam saya kau-kau. Inilah yang maksud saya. Di antara kembali kepada Allah dan Rasul. Gunakan pendekatan Islam bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Supaya ekonomi dapat diselamatkan. Sosial dapat diselamatkan. Manusia dapat diselamatkan. Dan yang paling utama ialah agama dapat diselamatkan. Bukan mengikut orang-orang lain. Bukan mengikut plan orang lain. Bukan mengikut cara orang lain. Kita ada cara kita sendiri. Kita ikut semua. Sampai kita seolah-olah Nabi ni tak tahu apa-apa dalam menyelesaikan masalah ni.
Seolah-olah Al-Quran ni tak berguna apa dalam nak menyelesaikan masalah ini. Semua kita ikut orang. Seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah dan Rasul tentang kehidupan kita. Akhirnya jadi macam kita sekarang.